ahli media yang hadir pada petang ini. Saya telah pun memfungsikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN yang keempat untuk tahun 2022 pada pagi ini, dan turut serta dalam mesyuarat kali ini adalah Yang Berhormat Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Ketua Setiausaha Negara, ahli MPN dan juga pegawai-pegawai kanan kerajaan. Sukacita dimaklumkan bahawa dua ahli majlis yang baru telah dilantik, ialah Encik Su Hu Kun Yan, Managing Partner PricewaterhouseCoopers Malaysia, dan Dr. Wan Muhammad Hasni Wan Sulaiman, Ketua Saintis Data Tekna X Berhad. Ini dua ahli baru yang menyertai mesyuarat kita kali ini. Dalam mesyuarat pada hari ini, majlis telah membincangkan pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai status terkini COVID-19, status terkini pembukaan sempadan dan strategi peralihan ke endemik. Alhamdulillah, indikator terkini menunjukkan situasi COVID-19 di negara sedang memulih, manakala pembukaan sempadan berjalan dengan lancar. Majlis juga yakin dengan strategi-strategi yang telah pun disusun oleh Kementerian Kesihatan untuk negara ini beralih daripada fasa peralihan ke endemik ke fasa endemik. Seterusnya, majlis telah mempertimbangkan kertas-kertas yang berikut. 1. Pelan peralihan ke fasa endemik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 2. Adalah status penggajian pekerja asing oleh Kementerian Sumber Manusia. Ketiganya adalah status terkini bantuan keuangan pada perusahaan mikro, kecil dan sederhana oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Keempat ialah isu ketinggalan dan keciciran pembelajaran pelajar di sekolah dan intervensi langkah pemulihan oleh Datuk Dr. Amar Singh. Kelima ialah cadangan intervensi melibatkan aspek penjagaan dan perlindungan kanak-kanak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 oleh Yang Bahagia Datuk Dr. Hartini, pengasas bersama Yayasan Chowkit dan ahli majlis. Majlis berpandangan dan mengesyorkan perkara-perkara berikut. Yang satu, ahli majlis mengesyorkan agar penggunaan aplikasi MySejahtera sebagai contract tracing tool dikaji bagi penggunaan yang berkesan dalam peralihan ke fasa endemik. 2. Mesyuarat mengambil maklum terdapat penurunan ketara jumlah tenaga kerja asing sebanyak 20% sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Kerajaan pada 15 Februari 2022 telah memberi kebenaran permohonan pengambilan pekerja asing bagi semua sektor. Namun begitu, hanya 163 daripada 4,561 permohonan kuota pekerja asing telah diproses sehingga kini. Majlis menyedari keluhan dan kerugian yang dialami pengusaha-pengusaha industri, terutamanya dalam sektor perladangan, perkilangan dan perkhidmatan akibat kekangan tenaga kerja yang mendesak setelah ekonomi dibuka sepenuhnya. Justru majlis menggesa supaya disegerakan proses kelulusan bagi permohonan-permohonan bagi pekerja asing dengan mengurangkan karenah birokrasi, mempermudah dan menambah baik proses kelulusan untuk menampung keperluan pekerja oleh industri-industri yang mendesak. Sebagai langkah jangka pendek, majlis mencadangkan supaya kelulusan bersyarat boleh diberikan pada permohonan yang sedang diproses untuk menyegerakan bekalan tenaga kerja asing kepada sektor-sektor yang terjejas. Dalam jangka masa panjang, majlis berpandangan isu struktural kekurangan tenaga kerja dan kebergantungan pada tenaga kerja asing perlu ditangani secara menyeluruh. Mesyuarat juga mengambil maklum inisiatif-inisiatif yang telah diberikan pada perusahaan mikro, kecil dan sederhana
yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan bencana banjir. Namun demikian, Majlis berpandangan bahawa inisiatif disediakan secara optimum mengikut keutamaan. Justru mesyuarat mencadangkan supaya pihak kementerian mengenal pasti sektor-sektor yang paling terjejas bagi memastikan inisiatif boleh diubah suai dan disasarkan. Inilah bagi memastikan sektor-sektor ini tidak ketinggalan dalam usaha pemulihan negara. Dalam kemalat COVID-19 turut menjadi mangsa adalah golongan pelajar dan kanak-kanak. Isu-isu seperti ketinggalan dan keciciran pembelajaran pelajar serta penjagaan kanak-kanak masih dirasai, dan dalam hal ini majlis telah memberikan pertimbangan dan pada dasarnya menyokong cadangan-cadangan yang telah dibentangkan untuk menangani isu-isu yang dihadapi golongan pelajar dan kanak-kanak kesan penurunan COVID-19. Ini keputusan yang telah pun kita capai pada hari ini. Ada apa-apa pertanyaan? Selama ini ada bernama mengenai My Sejahtera. Daripada majlis, masih relevan tak keperluan untuk scan setiap kali masuk ke mana-mana list? Dan yang soalan kedua, tadi dalam poin nombor 3, Tasya ada kata nama baik konsultasi menampung keperluan itu oleh industri-industri yang mendesak. Boleh nanti kongsikan industri mana yang terdesak yang memerlukan pekerja asing ini? Terima kasih. Soal My Sejahtera tu pandangan daripada ahli majlis dalam perbincangan tadi bila dibentangkan berkenaan dengan fasa endemik yang kita tahu sejak dahulu sampai sekarang ni. My Sejahtera masih digunakan, dan dalam penjelasan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Syam tadi menyatakan sehingga sekarang ni kementerian berpendapat dia masih perlu, kerana banyak data-data tu masih diguna pakai untuk memastikan kawalan COVID yang sedang pun masih berlaku di negara kita ini masih dalam keadaan tahap yang baik dan terkawal. Jadi sebab itu bagi kita serahkan kepada kebijaksanaan Kementerian Kesihatan lah untuk menimbang bila manakah sistem My Sejahtera itu akan digunakan ataupun tidak lagi diguna pakai. Soal sektor mana yang terkesan, boleh dikatakan hampir semua sektor-sektor ekonomi di negara kita terkesan sebab COVID-19. Sektor perkilangan, sektor perladangan, sektor pembinaan, sektor pelancongan, ya. Saya tak payah nak senaraikan. Ini telah pun kita sebutkan dalam mesyuarat kita yang lalu. Tapi bila kita bincang masalah pekerja asing ini, jadi dia lebih mendesak lagi. Kerana walaupun ekonomi negara kita dah maklumkan mesti dibuka sepenuhnya, tak ada sekatan halangan pada mana-mana sektor ekonomi ini boleh bermula, tapi antara cabaran besar ialah mereka tidak mempunyai pekerja yang mencukupi untuk menentukan supaya kegiatan industri itu dapat berjalan dengan lancar. Seperti disebutkan oleh Kementerian Perdagangan tadi pun, waktu COVID dan tidak ada pekerja asing masuk untuk membantu menurunkan buah kelapa sawit, dia rugi lebih 10 bilion. Dan waktu sekarang ni harga kelapa sawit cukup tinggi. Dan kalau masih dilewatkan lagi dengan tidak ada pekerja asing, maka menambah besar lagi kerugian pada negara kita. Jadi itu satu sektor saja. Kalau sektor pembinaan, sekarang ni dah nak mula pun begitu. Jadi apa yang diberi pandangan oleh majlis supaya proses kelulusan oleh semua pemohon-pemohon yang telah dikemukakan kepada pihak One Stop Center ke Kementerian Sumber Manusia ke mesti dipercepatkan. Dan kita dah bagi pandangan supaya pada dasar bila ada permohonan, elok luluskan 50% dulu. Kalau dia mohon 100 pekerja, luluskan 50 dulu supaya dia tidak terdesak. Yang baki itu boleh dihalusi, mungkin mengambil masa sedikit supaya diluluskan kemudian. Itu antara pendekatan. Keduanya, kita telah minta supaya yang sudah
kemukakan permohonan ada 4,000 lebih. Kata dalam senarai itu hanya 100 lebih yang sedang ditimbang nak dilulus, belum lulus lagi. Tapi beribu lagi itu tak dipertimbangkan dahulu. Jadi kita minta supaya seboleh mungkin sebelum akhir tahun ini sebahagian besar daripada permohonan yang telah dikemukakan itu dapat diluluskan dan pengambilan pekerja asing itu dapat disegerakan. Kita diberitahu ada beberapa isu-isu antara kerajaan dengan Indonesia ataupun dengan Bangladesh yang belum lagi dimuktamadkan ataupun belum diselesaikan. Kita harap ini akan dipercepatkan proses untuk diselesaikan supaya bila nak diambil pekerja daripada negara sumber, maka dia tidak akan menjadi satu masalah kepada syarikat yang memerlukan pekerja tadi. Yang sejahtera itu saya tak payahlah jawab banyak sangat. Pasal itu dah dijelaskan tadi, biar pihak Kementerian Kesihatan lah akan menimbangkan. Ya, daripada sejumlah tadi saya kurang pasti berapa banyak jumlah pekerja yang dia bagi jumlah permohonan, tapi tak permohonan beratus-ratus. Ya, dia sebutkan jumlah permohonan yang akan ditimbangkan. Kita tak dapat pasti berapa jumlah pekerja yang diperlukan daripada sektor itu. Total kita ada rasa. Kebanyakannya dalam sektor apa? Manufacturing, pembuatan. Sektor pembuatan sebahagian besarnya. And plantation second one. Dan juga peladangan. Ya.